Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Harish bin Ahmad. Saya daripada kelas IC 1301B. Jadi hari ini saya akan terangkan apa yang berlaku semasa Perang Badar. Okey, jadi saya akan menerangkan latar belakang Perang Badar. Okey, so Perang Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah yang bersamaan dengan 13 Mac Anno Domini. Ia bermula dengan peristiwa rombongan Abu Sufyan bin Harb yang baru sahaja pulang daripada Syam yang membawa rombongan dagangan yang penuh dengan harta. Setelah Rasulullah SAW mengetahui berita tersebut, dia telah mengarahkan ataupun mengutuskan Talha bin Ubaidillah dan Said bin Zaid untuk menyiasat rombongan tersebut. Selepas itu, Talha bin Ubaidillah dan Said bin Zaid telah melaporkan bahawa ada banyak harta yang dibawa ataupun diangkut oleh rombongan tersebut untuk dibawa ke Mekah. Setelah Rasulullah SAW telah mendengar berita tersebut, Rasulullah telah mengerahkan seramai 300 hingga 317 orang Muslim yang terdiri daripada 82 hingga 86 daripada kaum Muhajirin, 61 orang daripada suku kaum Aus dan 170 yang daripada suku kaum Khazraj. Terdapat juga 2 ekor kuda dan 70 ekor dan juga terdapat 70 ekor unta dalam peperangan tersebut. Rasulullah ingin memintas kafilah tersebut pada mulanya. Selepas itu, Abu Sufyan telah mengetahui niat Rasulullah SAW. Kenapa beliau mengetahuinya? Hal ini kerana Abu Sufyan bin Harb telah bertanya kepada seseorang musafir dan seorang musafir itu telah memberitahu maklumat berkenaan niat Rasulullah tersebut. Setelah Abu Sufyan telah mendengar maklumat tersebut, dia menjadi kurang senang dan lalu mengarahkan Damdam bin Amru Al-Ghifari untuk menyebarkan fitnah kepada orang Mekah berkenaan dengan niat Rasulullah tersebut untuk memintas kafilah mereka. Dan Damdam itu juga diarahkan untuk mengubah sedikit cerita ataupun kita katanya sebagai fitnah. Antara punca berlakunya Perang Badar adalah dengan bermulanya daripada perang Dil Ushairah. Perang Dil Ushairah ini menjadi titik permulaan Perang Badar. Tetapi perang ini tidak berlaku sebarang pencerobohan dan berakhir dengan Nabi Muhammad SAW telah mengikat perjanjian antara Bani Mudlij dan juga sekutu mereka iaitu Bani Dumrah. Selain itu, antara punca lain berlakunya Perang Badar adalah kerana orang Mekah amat dengki ataupun jealous dengan kemajuan Madinah. Antara main point yang penting dalam Perang Badar adalah mimpi Atikah binti Abdul Muttalib. Siapakah Atikah binti Abdul Muttalib? Sebagaimana yang kita tahu, beliau merupakan ibu saudara Nabi Muhammad SAW. Beliau bermimpi 3 hari sebelum kedatangan Damdam bin Amru Al-Ghifari. Beliau bermimpi berkenaan dengan ada satu perkara yang buruk akan menimpa kota Mekah. Setelah beliau bermimpi tersebut, beliau telah memberitahunya kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkenaan mimpi tersebut. Pada mulanya mimpi tersebut hanya diketahui oleh beberapa orang sahaja, tetapi pada akhirnya mimpi tersebut telah tersebar luas dan telah menjadi buah mulut orang-orang di Mekah. Abu Jahal juga turut memperlekehkan mimpi tersebut, tetapi Abu Jahal akhirnya menyedari dan mendengar suara Damdam bin Amru Al-Ghifari itu dengan telinganya sendiri. Okey, dalam slide ini saya telah menyatakan ataupun telah tulis apa yang Damdam bin Amru Al-Ghifari telah berkata kepada penduduk-penduduk Mekah. Jadi Damdam bin Amru Al-Ghifari ini telah melontarkan fitnah kepada orang-orang Muslim dan juga Rasulullah SAW. Jadi para orang Quraisy setelah mendengar berita tersebut daripada Damdam, mereka telah melakukan persiapan yang rapi, seperti mereka telah mengerahkan 1000 orang tentera yang terdiri daripada 100 orang yang menunggang kuda dan juga 600 orang askar pos. Tetapi bilangan ini telah berkurang
daripada jumlah tersebut kepada 1,000 orang tentera, 600 orang yang memakai baju besi dan 700 ekor unta. Dan ada juga orang yang mengetuk-ngetuk gendang dan juga orang yang menyanyi lagu mengejek orang-orang Muslim. Walaupun begitu, ada juga segelintir para Quraisy yang tidak keluar untuk berperang seperti Abu Lahab. Tetapi Abu Lahab telah mengirimkan seorang orang yang lain untuk mewakilinya, iaitu bernama Al-Ashi bin Hisham Al-Mughirah. Selepas itu, mereka meneruskan perjalanan untuk menghadapi Rasulullah SAW dan juga orang-orang muslimin. Tetapi pada pertengahan perjalanan tersebut, mereka bimbang dan juga hampir membatalkan hasrat untuk berperang. Hal ini kerana mereka ada sejarah yang buruk, iaitu mereka pernah berperang dengan Bani Bakrin dan mereka juga bimbang untuk pergi berperang kerana mereka menganggap dan juga takut bahawa Bani Bakrin ini menyerang mereka semasa ketiadaan mereka semua. Tetapi Iblis laknatullah yang menjelma sebagai Suraqah bin Malik telah berkata, aku menjadi pelindung kalian jika orang-orang Bani Bakrin datang kepada kalian dengan sesuatu yang tidak kalian ingini atau kalian sukai. Setelah mereka mendengar perkataan iblis tersebut, mereka teruskan perjalanan itu dengan baik dan juga meneruskan perjalanan untuk menghadapi Rasulullah SAW dan juga orang Muslim. Sekarang ini pula saya akan terangkan perancangan dan proses sebelum berlakunya Perang Badar. Dalam slide ini saya telah tulis Abu Jahal tidak ingin pulang. Kenapa Abu Jahal tidak ingin pulang? Hal ini kerana Abu Jahal beliau telah mendengar mesej daripada Abu Sufyan yang mengatakan bahawa karavan yang diketuai oleh Abu Sufyan itu dapat meloloskan diri daripada para muslimin, tetapi Abu Jahal tetap berdegil dan ingin meneruskan perjalanan tersebut dan juga tinggal di tempat tersebut selama 3 hari dan mengadakan perayaan yang bertujuan untuk menunjukkan kemagahan bahawa orang-orang Quraisy masih berkuasa di tempat itu. Tetapi walaupun begitu, ada juga segelintir daripada mereka, iaitu daripada Bani Zahrah, berkeputusan untuk pulang ke Mekah. Selepas itu, Abu Sufyan juga telah menggunakan jalan yang lain yang mencondong ke arah Laut Merah untuk mengelak daripada ancaman daripada kaum muslimin. Daripada sudut pandangan perancangan para muslim pula, Ali, Az-Zubair dan juga Sa'ad telah diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk memeriksa tentera Quraisy, dan pada waktu tersebut 3 orang itu telah berjumpa dengan 2 orang hamba yang muda yang terdiri daripada kaum Quraisy. 2 orang hamba yang muda tersebut telah memberitahu serba sedikit tentang tentera-tentera Quraisy, apa berkenaan dengan jumlah tentera tersebut dan banyak-banyak lagi. Selain itu, pada waktu itu juga Hubab bin Al-Munzir telah bercadang kepada Rasulullah SAW untuk membina sebuah kolam air. Kolam air tersebut dapat dijadikan sebagai sumber air kepada mereka semua. Rasulullah juga telah bersetuju pada waktu itu untuk Hubab bin Al-Munzir untuk membina sebuah kolam air. Jadi kolam air tersebut dibina bermulanya dengan menggali sebuah perigi. Seterusnya, pada waktu malam itu juga bangsal yang khas telah dibina untuk Rasulullah SAW dan Sa'ad bin Mu'az telah ditugaskan untuk menjaga bangsal tersebut. Pada waktu malam itu juga Rasulullah SAW telah berdoa dan solat pada waktu malam itu untuk meminta yang baik-baik sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu malam itu juga tentera-tentera Muslim telah tidur dengan nyenyak. Pernyataan ini dapat disokong oleh surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Pada waktu itu juga para Quraisy telah berada dalam keadaan kacau bilau kerana terdapat daripada mereka yang ingin mengundurkan diri dari perang. Hal ini kerana setelah mereka bermusyawarah, mereka bimbang dengan jumlah tentera-tentera Muslim. Pada masa itu, Utbah bin Rabi'ah telah mengusulkan idea itu kepada Abu Jahal, tetapi Abu Jahal telah mengatakan Utbah seorang yang pengecut dan
dan Abu Jahal menentang idea tersebut. Slide kali ini pula saya akan terangkan peristiwa yang berlaku semasa Perang Badar berlangsung. So, pada waktu pagi itu, semua orang Muslim solat berjemaah dan juga Rasulullah SAW turut menasihati bala tentera tersebut. Antara nasihat yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW ialah jangan memulakan peperangan selagi tiada kata putus olehnya, dan juga menggunakan anak panah dengan baik dan tidak menggunakan pedang selagi musuh tidak berada dekat dengan mereka. Okey, selepas itu pula, antara orang yang telah meninggal dunia pada permulaan Perang Badar ialah Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Selepas itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Utbah. Aswad meninggal dunia kerana pada waktu tersebut beliau menghampiri kolam air para Muslim, dan perkara itu telah disedari oleh Hamzah, dan Hamzah telah memukulnya dengan pedang dan memukulnya sekali lagi sehingga Aswad telah meninggal dunia. Selepas itu pula tiga orang lagi itu, Utbah, Syaibah dan juga Al-Walid mati kerana mereka berlawan satu lawan satu antara satu sama lain, iaitu beliau berlawan dengan Ubaidah, Hamzah dan juga Ali. Tetapi malangnya, selepas 4 hari Perang Badar berlangsung, Ubaidah telah meninggal dunia kerana kakinya telah terpotong dan menjejaskan salur limfanya. Daripada sudut orang Muslim pula, antara orang Islam yang telah meninggal dunia adalah Mihjah dan juga Harisah bin Surakah. Pada kemuncak peperangan tersebut berlaku, para orang Quraisy telah mengalami kekalahan teruk, dan pada waktu ini juga Rasulullah SAW telah mengangkat doa kepada Allah SWT dan dihantar oleh Allah SWT bantuan malaikat. Antara bukti bantuan malaikat dihantar oleh Allah SWT adalah tercatat di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-12. Antara cerita daripada orang lain iaitu ada yang mengatakan bahawa malaikat tersebut menunggang kuda yang kaki kuda tersebut tidak mencapai tanah, iaitu terbang, dan kuda tersebut itu ditunggang oleh malaikat-malaikat yang berserban kuning, iaitu malaikat yang berserban kuning itu ialah malaikat Jibril, dan juga malaikat lain memakai serban putih, dan serban itu telah berterbangan di belakang kepala mereka. Selepas itu juga antara bukti lain pula, pada waktu itu semasa orang Muslim pada waktu itu orang Muslim sedang mengejar musuh, kepala musuh tersebut telah tercabut kerana pada waktu itu mereka telah menampak ada satu tangan yang gaib telah menyambar kepala tersebut. Untuk slide kali ini pula saya akan terangkan peristiwa-peristiwa lain yang berlaku semasa Perang Badar. Okey, so saya highlightkan pedang Ukashah bin Mihsan Al-Asdi. Hal ini kerana pedang tersebut patah dan digantikan dengan sebatang kayu. Sebatang kayu itu telah digoncang. Setelah digoncang, sebatang kayu itu telah bertukar kepada satu pedang yang bersinar yang digelar sebagai Al-Aun. Selepas itu pula saya ingin meng-highlightkan satu cerita yang berkenaan dengan seorang pemuda 16 tahun yang bersemangat yang bernama Umair. Umair ini telah memakan kurma pada waktu itu dan membuang kurma tersebut kerana beliau berkata bahawa kurma tersebut telah menghalang beliau untuk memasuki syurga. Selepas itu beliau telah memasuki pertempuran dan akhirnya meninggal dunia. Selepas itu pula saya ingin ini merupakan main point Perang Badar, iaitu Abu Jahal telah meninggal dunia di tangan Muaz bin Amru bin Al-Jamuh dan juga Muawaz bin Afra. Selepas itu kepala Abu Jahal telah dipancung oleh Ibnu Mas'ud. Hubungan Umayyah bin Khalaf dan juga Abdurrahman bin Auf. Okey, secara serba sedikit saya akan ceritakan. Beliau berdua merupakan kawan baik sebelum Perang Badar ini berlaku. Selepas itu pada waktu Perang Badar tersebut, Abdurrahman bin Auf telah membuang baju besinya dan mengajak
dan berjalan dengan Umayyah bin Khalaf dan juga anaknya. Selepas itu, peristiwa ini telah disaksikan oleh Bilal dan pada waktu itu Bilal telah terbayang semula penyiksaan yang telah dikenakan terhadapnya, dan Bilal juga akan memastikan dendamnya akan dibalas terhadap penyiksaan yang telah dikenakan terhadap beliau pada waktu terdahulu. Kaum muslimin telah mengetahui perkara ini dan kaum muslimin telah memukul anak Umayyah bin Khalaf dengan pedang, dan pada waktu itu Umayyah juga telah diserang oleh orang-orang yang berbeza dan terbaring dan meninggal dunia. Selepas itu juga saya telah menyatakan di dalam slide ini juga terdapat 70 orang tentera Quraisy yang telah meninggal dunia dan 14 orang Islam yang telah mati syahid, dan orang Quraisy juga telah turut ditawan oleh para Muslim pada waktu ketika itu. Okey, untuk slide kali ini pula saya akan cover reaksi penduduk Madinah dan juga Mekah berkenaan dengan kemenangan para Muslim dalam Perang Badar. Okey, so di Mekah pada waktu itu Al-Haysaman bin Abdullah Al-Khuzai telah melaporkan perkara tersebut kepada penduduk Mekah, dan pada mulanya penduduk Mekah tidak mempercayai dengan berita tersebut. Selepas itu pula Abu Sufyan bin Al-Haris telah melaporkan berita ini kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab terus menampar Abu Rafiq kerana terlalu marah dengan berita tersebut. Ummu Al-Fadil amatlah marah dengan kelakuan Abu Lahab terhadap Abu Rafiq dan memukul kepala Abu Lahab dengan sebatang kayu. Selepas itu juga pada waktu tersebut Abu Lahab telah meninggal dunia. Hal ini kerana ada juga yang mengatakan Abu Lahab meninggal dunia kerana ulcer, dan ada juga menyatakan bahawa Abu Lahab meninggal dunia kerana penyakit yang sama seperti taun ataupun seakan-akan taun, macam itulah. Okey, di Madinah pula Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harisah telah menyampaikan berita tersebut kepada penduduk Madinah, dan pada waktu itu juga orang Yahudi dan juga kaum munafik tersebut ada juga di segelintir daripada mereka telah memasukkan dan juga cuba memfitnah Rasulullah SAW dan juga para muslimin. Antara fitnahnya adalah beliau mengatakan bahawa Rasulullah telah meninggal dunia pada Perang Badar, dan juga Zaid bin Harisah telah menaiki ataupun menunggang unta betina kesayangan Nabi Muhammad SAW. Selepas itu juga Usamah bin Zaid telah menerima berita kemenangan tersebut setelah mengebumikan anak perempuan Nabi yang bernama Ruqayyah. So, antara perkara lain yang berlaku di Madinah ialah Rasulullah SAW telah membahagikan harta rampasan perang itu dengan seadil-adilnya setelah Rasulullah SAW telah mengambil Al-Khums sebanyak 1/5. Hal ini dapat dinyatakan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-1. Selepas itu pula ada 2 tawanan yang seperti namanya telah saya tulis di dalam slide tersebut perlu dibunuh. Hal ini kerana mereka telah melakukan kesalahan yang amat berat terhadap orang Muslim. Selepas itu juga saya ingin highlightkan kisah seorang pemidato yang fasih iaitu Suhail bin Amr. Hal ini kerana Suhail bin Amr pada waktu itu beliau ingin mencabut giginya, dan kerana beliau ingin melumpuhkan beliau daripada bercakap, tetapi perkara itu telah dilarang dan telah dielakkan oleh Rasulullah SAW. Selepas itu pula Said bin Nu'man telah dibebaskan sebagai balasan untuk membebaskan anak Abu Sufyan. So, dalam slide kali ini pula saya akan terangkan nasib tawanan Perang Badar. Okey, so pada waktu ini Rasulullah SAW telah bertanya kepada Abu Bakar dan juga Umar Khattab berkenaan cara untuk menguruskan tawanan Perang Badar tersebut. Pada pandangan Umar, beliau mengarahkan agar tawanan tersebut dibunuh. Tetapi pada pendapat Abu Bakar pula, beliau bercadang untuk mengenakan denda ataupun kenakan wang tebusan terhadap mereka. Tetapi setelah mendengar pendapat 2 orang tersebut, Rasulullah SAW telah memilih pendapat Abu Bakar. Dalam ayat Al-Quran juga telah menerangkan di dalam surah Al-Anfal ayat 67 dan juga 68 berkenaan dengan
pengurusan tawanan perang dan menyatakan, dan dalam surah Muhammad ayat 4 turut menerangkan perkara yang berkaitan ataupun yang hampir sama berkenaan dengan pengurusan tawanan perang, dan dalam surah tersebut juga menyatakan bahawa mengenakan wang tebusan adalah lebih baik daripada membunuh tawanan tersebut. Dalam slide ini pula saya ada menyelitkan beberapa cara tawanan perang ini diuruskan. So poin pertama ialah harga wang tebusan tersebut adalah sekitar 4,000 dirham hingga 1,000 dirham. Selain itu, sekiranya tawanan perang tersebut tidak mampu untuk membayar wang tebusan tersebut, beliau diarahkan untuk mengajar 10 kanak-kanak tersebut berkenaan dengan seni menulis dan juga membaca. Selepas itu, setelah kanak-kanak tersebut mahir dengan seni tersebut, beliau akan dilepaskan daripada tawanan tersebut. Ada juga puak yang dilepaskan ataupun dibebaskan daripada tawanan tersebut kerana alasan susah payah. Selain itu pun juga, Zainab anak Rasulullah SAW telah memberi seutas kalung beliau untuk membebaskan tawanan perang, iaitu suaminya sendiri. Tetapi kalung tersebut telah dipulangkan balik kepada Zainab sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Selepas itu juga Rasulullah SAW juga juga mengarahkan bahawa tawanan tersebut perlulah dilayan dengan baik. Antaranya ialah orang-orang Muslim telah memberikan roti dan juga ada tawanan-tawanan tersebut telah menyimpan sedikit-sedikit kurma. Kesimpulan saya adalah saya telah menerangkan dan kalian juga telah mendengar daripada awal hingga akhir berkaitan dengan Perang Badar tersebut. So, apa yang saya dapat simpulkan bahawa Perang Badar ini merupakan satu peristiwa yang amat penting untuk umat Islam, dan kemenangan juga turut berpihak kepada umat Islam. Dan antara cadangan saya juga, saya bercadang agar peristiwa Perang Badar ini haruslah diteliti dan dikaji oleh generasi akan datang dan juga generasi pada waktu kini. Hal ini kerana semangat mujahidin di dalam Perang Badar ini amatlah luar biasa dan harus dicontohi oleh rakyat-rakyat zaman sekarang. Okey, so itu sahaja daripada saya. Saya akhiri presentation ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.